Okey, so untuk seterusnya kita nak jemput kita punya MD jemputan. Okey, salah seorang MD bagi negeri Selangor. Beliau mempunyai XPP dan beberapa center lain, tetapi beliau juga mempunyai XPP di Central ICT Shah Alam. Alright, so tanpa buang masa, sukacitanya saya menjemput MD Nasuha Hamsin untuk berada dalam talian bersama saya. Assalamualaikum. Ya. MD Nasuha. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar? Alhamdulillah, sihat, baik, sejahtera. Bagaimana keadaan di Shah Alam sekarang? COVID. Dah semakin meriah lah. Dah semakin meriah, ramai yang dah mula keluar rumah. Dah keluar daripada gua, dah ramai dah. Semalam saya pergi ni. Jadi inilah satu peluang untuk kita kembali bangkit lah. Untuk cari semula activation yang tertangguh. Inilah masanya lah. Okey. Semalam saya pergi ni XPP ICT. Nak saya share ke? Tapi ada soalan? MD ada. Alright. Okey. MD Nasuha. Boleh dengar Macam tak dengar je. Okey. Adakah beliau berada di talian sekarang ni? MD Nasuha? Tak dengar lah. Oh, tak dengar Masalahnya saya pun tak dengar. Okey, sekejap kita cuba cek dulu. Alright, okey, tak apa. Okey, MD Nasuha. Sebagai tetamu jemputan pada malam ni, mungkin ada sepatah dua kata perkongsian. Kalau boleh, kita nak dengar MD Nasuha punya pengalaman lah. Tadi kita dah tengok dekat video tu, mungkin terlalu ringkas, terlalu singkat. Okey, mungkin sekarang ni kita nak dengar daripada secara live. Okey, pengalaman bagaimana MD Nasuha bermula. Kalau boleh ceritakan insentif bulan pertama, dugaan dan cabaran sehingga bergelar MD pada hari ini. Silakan MD Nasuha. Okey, terima kasih kepada pengacara program pada malam ni, saudara Zizul. Yang saya hormati CEO kita, Tuan Bobby Farid Samsudin. Seterusnya Encik Bat, Encik Katab dan juga wakil-wakil daripada syarikat One Network Senyum Berhad, barisan MD-MD, AD-AD, seterusnya dealer-dealer dan juga seluruh penonton dan pendengar pada malam ini ketika sesi roadshow untuk kategori Northern. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Okey, kalau nak sebelum tu saya rasa ada yang masih belum mengenali diri saya. Ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nasuha bin Muhammad Hamsin, berasal daripada Kelang, Selangor, dan saya memulakan perniagaan One Network ini pada bulan Jun 2014. Ketika itu kalau tengok video tadi kan, memang ketika itu sebenarnya saya tidak ada apa-apa modal pun. Saya tidak bekerja ketika itu, hanya menumpang sebagai pembantu di kedai isteri saya lah waktu itu. So apabila rakan sahabat saya, Tuan Eddie Amin Johar yang berada jauh di Alostar, dia PM saya bercerita tentang peluang projek bisnes One Network ini. Saya rasa saya tidak ambil masa yang lama dan saya terus katakan pada diri saya bahawa inilah satu peluang yang selama ini saya nanti-nantikan. Dan saya rasa ini masa yang terbaik dan saya rasa ini company yang terbaik kerana ketika itu saya memandang status sebagai syarikat berhad. So saya rasa saya perlu mencuba dan saya memberikan secara total. Pada hari pertama saya buat terus, kata secara full time lah. Yang mana saya tak tidur malam. Cuba googlekan, dapatkan maklumat lebih banyak lagi tentang One SOX dan banyakkan bertanya dengan saya punya orang yang lantik saya, iaitu Tuan Eddie Amin Johar. Saya tak dapat berjumpa dia tau, sebab dia berada jauh di utara. Sehingga kan saya naik Eddie, baru saya dapat jumpa dia. Jadi ketika itu banyakkan proses yang kata berdikari lah. Okey, berdikari. Memang nak tak nak, orang kata salah satu keyword yang saya nak sampaikan perkongsian pada malam ni adalah berkenaan dengan kerja keras. Dalam bahasa Arab dia, manjada wajada. Barang siapa yang berusaha, pasti akan berhasil.
Okey, ketika mula tu saya sebenarnya hanya bermodalkan air mata dan air liur saja. Modal untuk restock SIM card memang tak ada. Jadi apa yang saya buat, saya menjual macam impian tetapi dengan bernilai RM10 sahaja. Saya sebarkan kepada kawan-kawan dalam semua platform social media yang saya ada, dan alhamdulillah respon daripada rakan-rakan tentang SIM card RM10 pakai boleh jimat, kalau buat boleh jana pendapatan berterusan. Jadi alhamdulillah dalam masa 2 bulan saya boleh melantik sehingga 60 orang dealer, dan selepas itu langkah saya lebih besar lah kata dengan One SOX ni. Dan nak cerita pasal kerja keras ni, saya berpengalaman sehingga 6 kali buka tutup kedai One SOX. Bermula daripada kedai kampung, tiba-tiba rasa tak sesuai, berpindah ke bazar pekan di Meru. Kemudian saya dapat tawaran menyewa dalam shopping mall. Ketika itu pada harga 1,600, saya bayar sendiri. Waktu tu belum ada Xforce lagi tau. Jadi saya rasa ini pelaburan yang terbaik. Saya invest masuk dalam shopping mall. Tapi rezeki tak panjang sebab shopping mall selepas tu dia buat renovation besar-besaran. Kita terpaksa keluar dan saya mencari base baru. Saya buka office One SOX di Setia Alam. Ketika itu di tingkat 3, kemudian rasa kurang sesuai, saya turun ke bawah tingkat 1, makin lama sewa makin mahal, dan alhamdulillah hari ini saya berjaya dapat sewa di ground floor lah. Itu cerita tentang buka tutup kedai. Dan bila dah ada kemampuan sikit dalam insentif One SOX ni, saya mula menggajikan pekerja. Saya gajikan pekerja untuk duduk di center saya. Jadi dalam masa yang sama, kedai beroperasi, ada orang jaga, dan saya boleh keluar lah. Saya boleh keluar pergi merembo di Pasar Borong Kelang, merembo di depan bank 7-Eleven, dan juga buat servis-servis lah. Coaching kepada dealer, dan juga banyak jugalah travel, buat event untuk dealer-dealer. Okey, itu tentang kerja keras. Okey, nak sharing lagi ke? Sila. Memang jemputan memang boleh cakap seterusnya, banyak. Selain daripada kerja keras ni, saya nak tekankan satu benda dalam One SOX ni, kita kena sentiasa rebut dan ambil peluang. Dan pada saya lah, peluang yang terbesar saya dapat dalam One SOX adalah ketika mana syarikat membuka program Xforce. Yang mana program Xforce ni kali pertama saya dengar memang sangat teruja. Sebab apa? Syarikat akan membayarkan kos sewa premis tapak niaga, dan kita hanya datang buat sale 100% sales untuk kita. Kita tak buat sale untuk maksudnya activation tu untuk diri kita. 10% kita punya, bonus semua kita punya. Tetapi sewa tapak tu syarikat yang bayar. Jadi ketika itu saya masih ingat lagi bulan 7 sebab dekat dengan hari lahir saya, bulan 7 2017. Bila saya dapat projek ni, saya pun cari-cari tempat dan alhamdulillah berjaya dapat Xforce dalam kata antara yang terawal dalam Xforce tu, iaitu di Pejabat Pos Kelang. Okey, Pejabat Pos Kelang ni saya dapat Xforce, dan saya team up dengan partner saya lah, iaitu AD Azwar, sebab rumah dia sangat dekat dengan Pejabat Pos Kelang. Dan ketika itu hanya saya dan AD Azwar saja. Saya ketika tu AD dan Azwar pun AD. Kita sama-sama bergilir untuk jaga dalam Pejabat Pos. Jadi pengalaman yang saya rasa sukar untuk kita lupakan lah, iaitu kita terpaksa bangun pagi, seolah-olah macam pergi kerja lah. Masuk 10 pagi, pukul 6 petang balik, hadap jam dan sebagainya. Tapi nak cerita tentang peluang Xforce ni yang kita ambil ni, pada saya sangat-sangat berbaloi. Sebab apa? Ada satu cerita yang saya nak sampaikan tentang Xforce Pejabat Pos Kelang. Okey, cerita ni berkenaan dengan seorang mamat ni lah. Okey, nama dia Saifuddin Suhaimi. Okey, jadi Saifuddin Suhaimi ni pada satu hari ni, dia datang ke Pejabat Pos Kelang semata-mata nak renew Rotex tau. Nak buat Rotex dekat Pejabat Pos. Pada saya agak sebenarnya pelik lah. Orang sekarang buat Rotex kan online kan. Jadi betul. Dia masih lagi datang ke Pejabat Pos, dan ketika menunggu angka giliran yang dipanggil untuk servis kaunter, jadi waktu tu yang jaga kios One SOX kita, Xforce ni adalah Azwar. Jadi saya pendekkan sebagai Azwar dan Saifuddin. Jadi Azwar ni pun menegur si Saifuddin ni. Dia kata, encik pakai talian apa ya?
Jadi Saifuddin pun mengatakan saya pakai DG. Dan Azwar bertanya, sebulan berapa bayar? Dia kata dengan bangganya, dia kata RM100 sebulan. Agak pelik lah. Jadi macam mana Azwar ni tackle dia cuba tengok apa kata buka phone, tengok data usage, berapa banyak pakai sampai bayar RM100 setiap bulan. Rupa-rupanya selepas dia buka saya rasa tak sampai beberapa GB lah waktu itu punya rate, sangat rendah. Dan pada itu Azwar terus mempromosikan apa kata cuba SIM card One Extra RM10 ni, mana tahu boleh jimat, dalam masa yang sama mana tahu boleh buat duit. Jadi ketika approach tadi tu sebenarnya Saifuddin ni tak kisah pun pasal DG dia RM100 tu, dia tak kisah pun sebab dia mampu mungkin. Jadi yang dia trigger adalah bila Azwar mengatakan SIM card RM10 ni boleh ganda pendapatan. Dan dalam masa yang sama Azwar pun berceritakan kepada dia kalau jadi dealer terendah RM90 dan besok lusa dah boleh jaga dah kios dekat, jaga bersama-sama dengan saya dekat kios X-Force di Pejabat Pos Kelang. Jadi dia rasakan takkanlah modal RM90 sewa tapak syarikat bayar. Ketika itu dia macam tak percaya. Dan ajaibnya pada hari tersebut dia terus menjadi dealer. Duit tak ada, terpaksa cross seberang jalan pergi bank cucuk ATM, bayar RM90 dan jadi dealer. Dan kemudian terus kata sama-sama jaga X-Force. Dan benda ni, cerita ni tak habis di situ saja, sebab selepas 3 tahun si Saifuddin ini menjadi seorang area distributor pada tahun lepas lah. Dan pada hari ini beliau sendiri telah memiliki 2 tapak X-Force di bawah jagaan beliau, iaitu di JM Kelang dan juga di Aeon Bukit Tinggi. Jadi ini yang saya nak sampaikan, peluang yang syarikat bagi X-Force ni sebenarnya kalau kita betul-betul boleh ambil dan guna pakai sebaiknya, sebenarnya dia akan pergi lebih jauh lagi. Dan kita tak terjangka pun orang yang kita tegur dekat Pejabat Pos nak renew rotek je. Tapi hari ni dia berjaya jadi AD, dia pula yang ada 2 X-Force. Jadi sekarang AD Azwar dah tak boleh nak cek makan kat Kelang sebab Saifuddin dah conquer. That's why lah mungkin AD Azwar balik ke Jenyang, balik ke Kulim. Jadi orang utara tolong hati-hati. Bila AD Azwar dah balik utara, dia akan mengepak lah sayap dia kat sana. Jadi stand by. Okey. So itu sedikit lah. Saya rasa satu penceritaan yang menarik, satu benda yang kita tak nak tahu, bukan kita tak nak tahu, kita tutup benda lain, tapi apa yang saya nampak dekat sini, tindakan AD Azwar yang mengacau Saifuddin ni yang tengah tunggu rotek ni, menyebabkan sekarang ni Saifuddin ni dah berstatus AD. Betul Ya, betul. Sebenarnya kalau kali pertama kita jumpa Saifuddin ni, saya pun macam tak sangka lah dia ni nak buat bisnes pada Soek tau. Jadi kita tak boleh nak judge orang ketika first berjumpa. Dan siapa sangka beliau berada di tahap hari inilah. Okay. Alright, saya rasa satu cerita yang simple, tapi saya rasa dia membawa satu maksud yang sangat dalam. Okey, kalau kata macam dealer lah, contoh dealer yang tengah mendengar sekarang ni kan. Kalau nampak siapa-siapa jangan malu, jangan tegur, sebat je. InsyaAllah kita tak tahu potensi orang ni macam mana. Betul MD? Ya betul. Sebab tu saya selalu tekankan mereka yang duduk di tapak X-Force ni. Kena hargai betul-betul sebenarnya apa syarikat dah buat untuk kita, iaitu syarikat dah bayarkan sewaan yang sangat tinggi. Macam contoh macam grup saya sendiri ada 6 X-Force dan 2 XPP. Bila kita tengok kos yang syarikat keluarkan setiap bulan bernilai RM36,000, syarikat invest dekat saya dan grup saya lah. Iaitu satu angka yang sangat besar yang tak masuk akal, yang melebihi daripada insentif yang saya dapat. Benda tu macam langsung saya tak nak fikir tau. Jadi itulah satu peluang, orang kata pada saya the best company yang saya pernah jumpa lah sebenarnya. Sanggup berkorban sampai macam tu sekali, bukan untuk, maksudnya hanya untuk kita. Kepada dealer just datang dan buat sale saja. Jadi pada saya dah sangat mudah sangatlah berbanding dengan pengalaman saya sebelum ni yang buka tutup kedai, bayar sewa, keluar pindah sana sini kan. Jadi ini dah ada peluang, just grab saja peluang yang telah terhidang. Baik. Terima kasih banyak-banyak MD Nasuha.
di atas perkongsian dan di atas penceritaan yang baru diceritakan sebentar tadi. Saya pun first time dengar cerita ni. So saya rasa dealer-dealer dekat luar sana patut ambil kesempatan yang ada ni, apply S-Force yang mana-mana layak. InsyaAllah kita akan cuba bantu sedaya upaya untuk anda mendapatkan tapak S-Force dan grab peluang yang kami sediakan di One SOS ni. Baik, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada MD Nasuha di atas perkongsiannya sebentar tadi. InsyaAllah kita akan jumpa sekali lagi MD Nasuha pada sesi virtual roadshow pada Selangor nanti. Okay, kita akan buat di Lembah Kelang pula nanti dan kita akan jemput MD Nasuha sebagai tuan rumah pula. Baik, terima kasih MD Nasuha.